إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
Allahumma salli wa sallim alaihi. Marilah para jemaah sekalian, kita berselawat pada Nabi kita Rasulullah SAW sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama dalam majlis mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan insya-Allah jika ada masa kita akan menyentuh juga mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaatnya, dan semua kita dikurniakan Allah dapat menatap zat Allah yang mulia dalam syurganya, firdausnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli keluarganya kita kasihi, dan pada sekalian para sahabatnya kita redai, dan sekalian para alim-alim ulama daripada tabi'in dan tabi'in, sampailah turun-temurun kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sampailah turun-temurun kepada guru-guru daripada masyayikh, daripada ustaz-ustaz yang telah menyampaikan agama kepada kita, sehinggalah kepada tuan pengarang kita, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Mah Ibrahim bin Zain bin Samit. Semoga kedua mereka yang masih hidup itu ditinggikan derajat oleh Allah, diselamatkan mereka dalam kota Madinah dari sekalian gangguan, dan semoga Allah merahmati sekalian guru-guru yang telah lalu, dan bil khusus Imam Syafi'i, dan semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat-darjat mereka semua, dan semoga diberkatkan ilmu mereka kepada kita semua dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, kita menyambung kembali dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat, di mana minta maaf semalam ada sedikit gangguan internet, jadi ada sedikit terputus, dan kita sambung kembali. Dalam pelajaran semalam kita sudah masuk dalam membicarakan tentang takbiratul ihram. Jadi kita mengatakan rukun salat yang kedua ialah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Dan takbiratul ihram tu rukun. Jadi kalau tak buat atau tak memenuhi syaratnya, maka tidak sah salatnya. Jadi dengan itu kita perlu ambil perhatian. Kita sudah sebutkan syaratnya takbiratul ihram ada 13. Dan 13 yang pertama sekali ialah
bahawa takbiratul ihram tu dalam masa kita berdiri tegak yang sempurna menghadap kiblat. Jadi sambil-sambil berlari, sambil-sambil kita tunduk rokok, kita takbiratul ihram, itu tidak sah, ya. Dan kita juga telah mengatakan takbiratul ihram tu mesti dalam bahasa Arab. Tak boleh bahasa Jawi ke bahasa Inggeris ke, tak boleh. Dan kita juga telah mengatakan bahawa takbiratul ihram, lafaz jalalah Allah itu mestilah dengan nama Allah dan mestilah dengan akbar. Tak boleh tukar Ar-Rahman Akbar, tak boleh tukar Allah Azam, tak boleh. Mesti the same word kita pakai, tak boleh diubah. Dan kita mestilah dengan keempatnya ialah tertib. Tertib tu Allahu Akbar, tak boleh terbalikkan, Akbar Allah. Dan begitulah huruf hamzahnya tu pada lafaz Allah jangan dipanjangkan. Kalau kita kata Allahu Akbar, maka itu artinya apakah Allah yang maha besar? Ada berubah makna, tak sah. Dan demikian juga kita telah mengatakan huruf ba pada lafaz akbar tu, maka jangan dipanjangkan. Allahu Akbar, jangan. Kalau kita buat macam tu, maka sudah bertukar maknanya. Dan juga kita dah sebutkan huruf pada syarat yang ketujuh di muka surat 387, bahawa huruf ba tu tidak boleh dibaca dengan tasydid. Tasydid tu masabdu, tak boleh, dia akbar, itu saja, bukan akbar, tak boleh, ya. Dan demikian jugalah kita telah mengatakan sebelum lafaz Allah tak boleh ada huruf waw, macam kita kata wallahu akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita sudah sampai kepada yang ke-9. Itulah yang tempat kita terhenti semalam. Jadi kita telah mengatakan, dan tuan pengarang kita mengatakan rahimahullah ta'ala, yang ke-9 daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram, di antara lafaz Allah dengan akbar, jangan dia berhenti lama. Jangan berhenti lama tu bagaimana? Berhenti yang boleh masuk satu kalimah tengah-tengah. Jadi Allahu, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Akbar, tak boleh. Jadi tak boleh ada interval, dia kena straight. Satu nafas boleh, ataupun dua nafas pun boleh, tapi dua nafas tu jangan terpisah lama. Misal kata ada orang tak panjang nafas dia, Allah Akbar. Jadi Allah tu mesti dia betul-betulkan bacaan dia, Allahu. Jadi kalau dia sambung Allahu Akbar, jangan dia sebut Allah. Allah tu, ha tu dah mati. Kemudian hu akbar, itu tambah ha lagi. Jadi ada dua kali ha. Tu berhati-hati. Jadi kalau orang yang nak berhenti kat tengah-tengah tu, boleh berhenti, tapi jangan lama. Dan jangan hidupkan balik kalau sebut Allah, kemudian hu, jangan. Terus Allah Akbar, ataupun Allahu, ada sebut hu, lepas tu Akbar. Dan hu tu, ha tu, jangan dipanjangkan. Allahu Akbar, jangan. Ha tu kalau panjang dah jadi ha waw, dah tambah waw, itu dah tambah huruf. Jadi kalau dah tambah huruf, maka itu sudah tak boleh diterima sebagai sah. Jadi Allahu Akbar, hu tu pendek. Itulah dia tuan-tuan dia. Dan perkataan Allahu Akbar, Allah ni setengah orang dia susah nak masuk niat. Ya, jadi bila dia niat tu Allah, dia membaca niat, mencari-cari niat. Aku salat fardu apa ya? Fardu zuhur 3 rakaat, 4 rakaat. Ini orang yang was-was lah. Jadi dia panjang Allah, habis nafas, tak sampai lagi niat. Jadi sebab tu kita dah sebutkan 2 hari lepas bahawa niat itu kita yang wajib kalau solat fardu 3 perkara. Aku solat fardu zuhur, umpamanya zuhur lah, itu yang wajib dimasukkan dalam niat. Yang 4 rakaat kerana Allah, ataupun jadi imam atau jadi makmum, itu tak wajib pada takbiratul ihram. Cuma niat jadi imam atau makmum wajib niat, tapi selepas pada akbar boleh kita niat aku jadi imam atau aku jadi makmum. Melainkan solat Jumaat. Solat Jumaat memang wajib berjemaah, jadi wajib jatuh dalam niat aku solat fardu Jumaat sebagai imam ataupun sebagai makmum. Itu dalam solat Jumaat, makmum dan
imaman tu mesti disebut dalam takbir, ya, takbiratul ihram. Jadi kalau orang yang memerlukan nafas yang panjang ataupun bacaan Allah nak panjang kerana nak masukkan niat, maka dia dibolehkan memanjangkannya. Asalnya Allahu Akbar. Allah tu makna dua harakat. Ni dalam pelajaran tajwid sikit lah, ya. Dua harakat. Dua harakat tu maknanya dua gerak jari. Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu dia. Itu yang asal. Tapi ada orang dia tak masuk lagi niat. Allahu Akbar. Itu tak apalah, 3-4 harakat. Tapi ada orang perlu masa lagi panjang lagi. Maka alim ulama telah mengatakan paling lama dia maksimum 14 harakat. 14 harakat tu macam mana? 14 gerak jari kita. Misal kata Allah. Napa pun tak sampai lah. Akbar. Umpama lah. Jadi macam itulah dia, tuan-tuan. Andai kata diperlukan lah, ya, untuk nak masukkan niat tu, dia tak dapat melainkan dengan panjangnya Allah, dipanjangkan pada lam dia tu. Allah. Tu paling panjang ialah 14 harakat. 14 harakat tu 14 gerak jari kita, ya. Gerak jari tu sederhanalah, bukan terus kelang kabut. Jadi Allah. Tu dia, tuan-tuan, dia. Tapi tak perlulah sepanjang-panjang sebab kita dah belajar, kita dah kata tadi, niat itu yang wajibnya 3 perkara. Aku solat fardu zuhur. Itulah saja yang kita wajib niat. Kalau solat fardu lah, ya. Yang ke-10, harus mendengar seluruh huruf takbiratul ihram yang dibaca, iaitu dengan cara mengeraskan suara pada huruf-huruf takbir sehingga dapat didengar oleh diri sendiri. Jadi takbiratul ihram ni termasuk rukun qauliyah. Rukun qauliyah tu perkataan. Rukun perkataan tu ada 5 yang kita dah sebut semalam. Ya, itu takbiratul ihram, bacaan Fatihah, bacaan tasyahud, ya, tasyahud akhir, dan baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir dan salam yang pertama. Jadi semua rukun qauliyah ini dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala, wajib didengar oleh diri kita, paling kurang diri kita lah. Kita bukan jadi imam, tapi paling kurang kita diri kita. Maupun dia sembahyang zuhur ataupun maghrib isyak, paling kurang dalam semua rakaat dia tu, dia baca Fatihah, baca mulut dia qomat kamit, tapi tak dengar, tak keluar suara. Tak keluar suara, macam mana nak tahu harak dia punya makhraj? Makhraj tu tempat keluar huruf. Jadi macam mana nak hukum baca Fatihah dia betul tak betul? Jadi dengan sebab itulah sini bila dibaca walaupun dia solat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, maknanya mesti dia dapat dengar juga diri dia tu. Itu dia punya syarat dia, ya. Semua bacaan yang wajib, yang wajib tu ada 5 lah yang kita sebut tadi. Dalam salat wajib didengar oleh diri kita sendiri, paling kurang lah. Kalau kita jadi imam, kita baca lebih kuat lagi. Baik. Yang ke-11, jadi kalau di takbiratul ihram, dia tak dengar suara. Suara terdalam kat dalam. Tak sah sebab tak keluar suara. Dia kena keluar Allahu Akbar. Paling kurang dia sendiri dengar, ya. Yang ke-11, setelah masuk waktu solat. Takbiratul ihram dah masuk waktu ke belum? Belum masuk waktu. Tak sah. Kau sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur belum masuk waktu. Kau sembahyang zuhur, Allahu Akbar, belum lagi. Tak sah sembahyang zuhur dia. Jadi kalau maaflah, ini mazhab Syafi'i, dan juga semua ulama-ulama pun macam tu. Cuma dalam masalah kita hari ini, masalah hari Jumaat ni. Ya, hari Jumaat ni sekarang kita ada pula fatwa mengatakan kita boleh lebih awal. Tak apalah, kita hormati fatwa tu, kita hormat, ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kita tak sah salat Jumaat tu kalau sekiranya sebelum masuk waktunya, maupun khutbahnya, maupun dia punya solatnya, ya, mesti dalam waktu zuhur. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Kita bicara dalam mazhab Syafi'i, ya. Itu masalah fatwa itu kita serah pada mereka yang membuat keputusan. Allah alam. Harus setelah masuk waktu. Hal ini jika akan solat fardu.
Atau solat sunat yang memiliki waktu yang khusus. Solat sunat ada waktu tu apa? Macam solat duha, solat witir. Kita nak solat witir, tapi dah masuk subuh. Allah, dah lambat. Dah tak ada dah. Habis nak macam mana Ustaz? Boleh kita qada. Macam tu juga solat duha. Solat duha ni dilepas terbit matahari setengah jam sampai masuk waktu zuhur. Sampai masuk waktu zuhur. Jadi zuhur 1:10. Kita pun nak salat duha, baru nak angkat takbir, azan zuhur. Allah Akbar, Allah. Alamak. Dah habis waktu duha. Habis macam mana? Semayang duha, qada. Boleh? Boleh. Ya. Kalau mana solat sunat yang kita sudah terbiasa lakukan, kalau kita tertinggal, terlepas dengan apa sebab pun, boleh kita qadakan dia. Dan dapat pahala yang sama seperti yang kita lakukan dalam waktunya. Ya. Itu dia tuan-tuan. Ya. Macam tu kita solat malam, solat tahajud, kita terlepas, kita bangun lambat, kita bangun pagi, kita dah menyesal, tak apa, kita boleh solat qada solat tahajud kita. Ya. Dan jika akan solat sunat yang memiliki sebab yang khusus, maka setelah terdapatnya sebab, contohnya solat sunat kusuf. Jadi kalau kita sembahyang sunat yang ada sebab yang khusus. Khusus tu maknanya yang tertentu. Kenapa kau nak sembahyang sunat? Kerana gerhana matahari. Okey, kau nak sembahyang sunat gerhana matahari. Ni matahari dah gerhana ke belum? Belum lagi ya. Kita tengok dalam surat khabar start pukul 10 pagi. Ini baru pukul 9. Tak boleh sembahyang sunat gerhana lagi. Belum masuk waktu dia. Tu tuan-tuan ya. Yang ke-12, ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar, harus menghadap ke arah kiblat. Itulah kita sebut tadi yang awal ya. Jadi Allahu Akbar, memang kita berdiri tegak, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Teruslah kalau kita nak ke imam, Allahu Akbar, kita rukuk. Jadi dalam masa kita takbiratul ihram, jangan sambil kita Allah, kita nak pergi rukuk. Jangan. Ataupun sambil kita berjalan, nak kejarkan ke saf, kita pun Allahu Akbar sambil berjalan. Tak sah. Dia mesti dah berdiri tegak. Tegak tu maknanya dah tetap dah. Allahu Akbar. Kemudian baru kita rukuk ya. Itu sebab contohlah ya. Mestilah dia menghadap ke arah kiblat. Dalam keadaan berdiri. Kalau semayang sunat, duduk pun tak apa. Tapi semayang wajib, berdiri kalau yang mampu. Yang tak mampu, tak apa. Kecuali jika tidak wajib menghadap ke arah kiblat serta kala solat. Contoh, solat sunat dalam kenderaan. Maka boleh tidak menghadap ke arah kiblat ketika mengucap lafaz Allahu Akbar. Ini masalah. Masalah sembahyang sunat dalam kenderaan. Sembahyang sunat dalam kenderaan ni Nabi SAW pernah lakukan. Sebab Nabi naik unta, Nabi belayar, jadi unta berjalan timur, barat, kiri, kanan. Nabi macam mana Ustaz menghadap kiblat? Maka waktu takbiratul ihram, apakah kita wajib menghadap kiblat waktu kita solat sunat atas kenderaan? Semua ulama mengatakan bahawa kalau semayang kita atas kenderaan, kita punya kiblat itu ikut kenderaan itu jalan. Mana kalau kenderaan jalan, itulah kiblat kita. Dibolehkan. Tapi soalannya, waktu takbiratul ihram, apakah mesti kita menghadap kiblat kalau solat sunat atas kenderaan? Ini dia punya masalah. Jawapannya, ada beberapa pendapat. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang paling kuat mengatakan sah takbiratul ihram, tak menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat. Jadi kita kenderaan kita, kapal terbang kita, kita ini kereta api kita, jalan ke timur ke barat, tapi tak menghadap kiblat. Kita takbir saya Allahu Akbar. Di mana menghadap kenderaan, kita takbir Allah. Tetapi dalam perkara ini, dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat yang kuat juga mengatakan takbiratul ihram paling kurang. Takbiratul ihram sembahyang sunat mesti menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Sebab dia permulaan. Habis Ustaz, macam mana kiblat sebelah kanan? Kiblat sebelah kanan, kita pusing badan kita, Allahu Akbar. Kemudian lepas tu menghadaplah kita ke arah mana kenderaan kita. Ini biasanya orang dalam kapal terbang ya, dia nak sembahyang sunat. Allah nak belayar pun nak sembahyang sunat. Jangan cakap lah. Ada orang dia punya sembahyang sunat tu dia tak boleh tinggal. Dia dah, orang kita dah rutin, dia terbiasa, rasa rugi dia tak sembahyang sunat.
Dan begitu juga kita dalam flight kita, penerbangan. Kadang-kadang kita dalam 6 jam, 7 jam. Kita tak ada apa nak buat. Nak tidur pun tak boleh tidur. Sembahyang sunat. Ustaz boleh sembahyang sunat atas kapal terbang? Boleh. Habis tak ada kita diri, boleh. Sebab kita boleh sembahyang duduk. Macam tu lah tuan-tuan ya. Tetapi ada pendapatnya ketiga, yang paling kuat ialah wajib menghadap kiblat kalau dia mampu. Kalau tak mampu, maka tak wajib. Kalau dia mampu, maksud dia mampu tu, dia bolehlah pusing badan dia kepada arah kiblat. Taklah susah sangat. Ke sebelah kiri kiblat dia. Okey, Allahu Akbar. Okey. Tapi kalau kiblat tu kat belakang. Belakang saya kiblat Ustaz. Macam mana kita nak pusing? Tak boleh pusing. Jadi kalau dah tak boleh pusing, itu tak mampu, maka tak wajiblah dia menghadap kiblat. Ini kalau sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, wajib menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Habis Ustaz, kalau kita dalam kapal terbang ni, kita nak solat ni, macam mana nak menghadap awal sampai akhir? Jadi kalau kita tak dapat buat awal sampai akhir, ada dua pendapat ulama yang telah kita sebut juga dalam pelajaran lepas, tapi kita ulang sikit, iaitu kalau tak dapat memenuhi syarat solat dalam waktu kita kerjakan solat fardu, maka dua pendapat ulama, yang pertama yang kuat mengatakan bahawa dia kerjakan solat tu hormat waktu, dan nanti bila sampai destinasinya dia qada. Kalau yang pendapat kedua, pendapat Imam Nawawi dengan Imam Mazani, bahawa dia punya solat sudah sah, tak perlu dia qada, sebab dia buat apa yang dia termampu. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu sembahyang fardu ya. Dan yang ke-13, bagi seorang makmum, takbirnya harus setelah imam. Dan jika mendahului imam, maka tidak sah solatnya, kecuali dalam satu masalah. Maka takbirnya sah sebelum imam. Jadi di sini daripada segi hukum, makmum dengan imam, makmum tak boleh mendahului imam. Imam belum takbir, dia dah takbir, tak boleh. Dan bila imam takbir, dia mesti selesaikan imam yang takbir. Imam tengah Allah, dia pun masuk Allah. Tak boleh. Sebab, kenapa tak boleh? Sebab imam dia sudah mula jadi imam bila dia sudah sampai bar. Allah, aku salat fardu zuhur sebagai imam. Bar. Allah Akbar lah tu. Dia dah jadi imam, baru kita pun angkat takbir, Allah, aku salat fardu zuhur, ikut imam. Sekarang imam tu belum jadi imam, dia tengah takbir Allah, kita pun aku ikut imam. Apa yang ke imam? Imam belum jadi imam lagi, belum habis takbir dia. Macam tu. Jadi makmum jangan kelang kabut. Bagi imam takbir dulu, selesaikan imam takbir sempurna. Sampai imam takbir sempurna lah, barulah kita pun masuk Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur makmuman atau mengikut imam. Itu tuan-tuan ya. Melainkan dalam satu masalah dikatakan sah makmum tu mendahului imam. Apa masalah itu? Iaitu jika imam ragu atas takbirnya, kemudian mengulangi, muka surat sebelah 388, kemudian mengulangi takbirnya setelah takbir makmum, maka salat makmum tetap sah. Begitu juga dengan salat imam. Imam dah takbir Allahu Akbar, kemudian kita makmum pun takbir Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur ke imam. Kemudian imam ni was-was, alamak, aku tadi takbir tak cukup syarat lah. Imam ulang balik Allahu Akbar, makmum tekap belakang terkejut, imam 2 kali takbiratul ihram, aku ini dah takbir. Tak apa, itu sah. Itulah imam mazhab Syafi'i. Dan ini kadang berlaku. Ya, sebagai contohlah ya, imam takbir Allahu Akbar, kemudian terasa aku tadi niat tak betul lagi. Ini mungkin berlaku tuan-tuan ya. Imam ulang balik, kita ni makmum cepat, imam takbir Allahu Akbar, kita kat belakang pun Allahu Akbar ikut imam. Kemudian imam takbir lagi sekali Allahu Akbar. Macam mana Ustaz? Kita dah melebihi pada imam. Ini dibolehkan, dimaafkan kerana keadaannya sedemikian ya. Allahu a'lam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita pada sunnah-sunnah
dalam takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan ya. Jadi hari ini hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat ini hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ustaz? Kerana hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita banyakkan selawat padaku pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Jadi selawat kita pada Nabi pada hari-hari lain disampaikan oleh malaikat pada Nabi SAW. Tapi selawat kita pada hari Jumaat atau malam Jumaat direct kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini kelebihan kita selawat pada Nabi SAW. Begitulah juga ya pada hari Jumaat lepas asar, waktu yang paling afdal sekali berdoa pada hari Jumaat ialah lepas asar hari Jumaat. Itu saatnya sangat dikabulkan. Itulah kita sekarang berada dalam waktu lepas asar ni. Ya, jadi saya nak menyambungkan lagi dengan keagungan Rasulullah SAW. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah menyebutkan bahawa Allah SWT telah mengagungkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah SWT muliakan akan umat Nabi SAW. Jadi kerana sayangnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun muliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengatakan antara yang Allah muliakan Nabi yang di mana umatnya akan didatangkan daripada yaumul qiyamah berkeadaan ghurram muhajjalin, bercahaya wajah dia dan bercahaya kaki tangannya dengan kerana bekas wuduk. Itulah kita kan wuduk ya. Jadi dengan itu jadi tuan-tuan sharekanlah dengan kawan-kawan ya. Mana-mana yang ikuti pengajian kita ni sharekanlah ya. Bagi tahulah Fawaz ke. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Allah datangkan umat ini dengan bercahaya mukanya, kaki tangannya. Dan itulah dia Allah muliakan. Dan ini hanya umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat lain tak ada. Umat lain muka dia gelap ke, muka dia apa ke, itu dialah. Dan begitulah umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kerana sayangnya Nabi kepada Nabi kita, sayangnya Allah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT menjadikan umat Nabi kita ni, umat Sayyidina Muhammad SAW, umat yang paling banyak dalam ahli syurga. Masya Allah. Ahli syurga tu Masya Allah, kita tak boleh nak kira lah. Tetapi umat ini adalah merupakan yang paling banyak sekali. Daripada kalangan umat ini, dia berapa ramai daripada ahli syurganya? 2/3 daripada ahli syurga adalah umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Maknanya umat kita ni yang paling ramai dalam syurga. Umat dahulu hanya 1/3 saja daripada ahli syurga. Padahal umat dahulu pada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, banyak. Tetapi mereka 1/3 dan kita 2/3. Masya Allah. Itulah Allah Ta'ala memberikan baginda Nabi mulia. Tengok umat kau, aku jadikan yang paling ramai dalam ahli syurga. Padahal kita ni, kalau kita ikutkan dalam kita punya jumlah kita yang ada dalam dunia, kata Nabi kita SAW, dalam dunia ni kita jumlah kita ialah seperti satu helai bulu hitam, di atas badannya lembu yang berwarna bulu putih. Maksud bulu putih itu umat-umat dahulu banyak, tetapi umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW hanya satu helai bulu hitam. Tapi inilah satu helai bulu hitam lah yang paling banyak sekali masuk dalam syurga. Habis ustaz, umat yang dulu macam mana? Masuk syurga 1/3, tapi banyak masuk neraka. Kenapa? Sebab mereka engkar, tak ikut nabinya. Cuba kalau baca dalam Quran, terjemahan Quran. Umat Nabi Nuh engkar pada Nabi Nuh. Allah letakkan banjirkan mereka, tenggelam semua. Umat Nabi Lut engkar pada Nabi, Allah angkat dan terbalikkan. Umat Nabi Saleh, umat Nabi Syith, banyak. Mereka banyak engkar pada Nabi mereka. Allah binasakan mereka dan mereka ni semua ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Tapi umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak ikut Nabi, alhamdulillah. Jadi kita ni
Umat yang beriman pada Nabi yang paling banyak sekali dibandingkan dengan umat-umat dahulu. Walaupun mereka lebih ramai jumlah, tapi yang beriman tu amat sedikit. Ada Nabi yang Nabi kita memberitakan, ada Nabi tu hanya 1 orang umatnya. Ada yang 2 orang, ada yang 1 kelompok kecil. Yang paling banyak daripada mereka lah ialah umat Nabi Musa, iaitu kaum Yahudi. Itulah yang paling banyak. Sebab Nabi Musa zaman dia panjang ya. Daripada zaman Firaun berpindah sampai ke negeri sebelah timur iaitu di Jordan dan sebagainya. Ya, demikianlah pula kita telah sebutkan pelajaran yang lepas bahawa semua nabi-nabi minta Allah redha pada mereka. Termasuk kita pun minta Allah redha. Tapi nabi kita Allah muliakan dengan Allah pula beri pada Nabi sampai engkau reda. Sampai Nabi reda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti sekali Tuhanmu akan beri pada engkau ya Muhammad sampai kau reda. Masya Allah. Jadi bukan Nabi minta reda Allah. Allah nak supaya Nabi sampai reda. Dan Nabi sampai reda tu bila? Nabi mengatakan, aku tidak reda selagi ada satu umat aku dalam api neraka. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Syukurlah kita beruntung. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau jadikan kami daripada umat Nabi yang kau kasihi. Umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pada petang ini pula saya sambung lagi. Yang ke-93 daripada tanda kebuktian bahawa Allah telah muliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat Nabi ini ziyadatul thawab maqillatil amal. Pahala yang besar, amalnya sedikit. Ini kelebihan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan ini telah diberikan berita daripada kalau kita lihat umat inilah umat kita ni yang paling pendek umur kalau banding dengan umat dahulu. Umat dahulu umurnya ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun. Oh, panjang. Tapi daripada segi amalan, pahala, kita pula yang paling banyak. Padahal kita umur yang paling pendek. 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ini semua kerana Allah sayang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk termenung. Jadi Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, apa yang kau bersedihan ini? Maka Nabi SAW beritahu, aku sedih tengok umat dahulu, mereka tu umurnya ratus-ratus tahun, ada sampai 1000, sedangkan dan amalan mereka sudah pasti sekali akan banyak seperti gunung bila sampai ke akhirat. Sedangkan umat aku ni seperti umur aku, ialah umur Nabi 63 tahun, lebih sikit kurang sikit, itulah dia. Oh, sudah tentulah umat aku akan bawa amalannya sedikit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada Jibril, beritahu pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa aku akan menggandakan pahala umatnya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya umurnya pendek tapi pahalanya berganda-ganda. Dan bahkan itulah juga sebab antaranya turun kelebihan surah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi ibadat pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadat pada malam Lailatul Qadar seumpama lebih baik, bukan seumpama. Khairun tu mana? Lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Wow. Jadi makna kalau dia satu kali dia solat 2 rakaat, 2 rakaat dia tu lebih baik daripada ibadatnya 83 tahun 4 bulan. Kalau dia beribadat banyak, sepanjang malam dia solat tahajud, solat tarawih 20 rakaat, khatam Quran lagi, Masya Allah, berganda terus. Itulah dia. Kenapa Allah berikan kelebihan pada umat ini? Kerana sayangnya Allah pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya telah menyebutkan kepada kita daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, inna ma ajalukum fi ajalin man khala minal umam ma baina salatil asr ila maghribi syams.
Iaitu sesungguhnya ajal kamu, umat ini, ajal kamu, kalau dibandingkan dengan ajalnya umat-umat yang terdahulu, ialah seperti kamu ini antara asar sampai maghrib. Pendeklah. Umat dahulu daripada subuh sampai zuhur sampai kepada asar. Panjang-panjang umur mereka. Berapa jam tu? Subuh sampai zuhur sampai asar. Ustaz, mungkin 9 jam. Yang kita ni daripada asar sampai maghrib 2 jam setengah 3 jam. Masya Allah. Tetapi belum habis lagi hadis tu. Wa innama maslukum wa mislul yahud wan nasara, perumpamaan kamu dan perumpamaan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani sepertilah seorang lelaki yang mengambil pekerja. Maka berkatalah lelaki ini, siapa yang kerjakan aku punya kerja ini sepanjang setengah hari, daripada pagi sampai tengah hari, aku bagi dia 1 kirat. Kirat itu mana? Timbangan emas lah. Kalau kita katakan 1 gram lah, gaji dia lah tu, gaji dia. Maka orang Yahudi ni pun bekerjalah sampai ke tengah hari, maka dapatlah dia 1 karat, 1 kirat. Karat lah tu, timbangan emas, atau kita kata 1 gram. Itu 1 gram emas itu mahal lah tu ya. Kemudian berkata lagi lelaki ini sebagai perumpamaan, ini Nabi nak bagi tahu perumpamaan. Maka lelaki itu berkata pula, siapa yang kerjakan kerja aku ini daripada tengah hari sampai ke asar, maka bagi dia 1 karat lagi. 1 karat tu mana 1 gram emas. Maka Nasrani pula mengerjakan kerja itu daripada tengah hari sampai ke asar. Dan 4 jam, 4 jam lebih lah ya. Tengah hari tu bukan mesti zuhur. Mana dah matahari di tengah kepala dah. Kemudian lelaki ini berkata lagi, lelaki ini macam taukil lah. Dia berkata, siapa yang buat kerja ini dia lepas asar sampai maghrib, aku bagi dia 2 karat. Yang tadi semua dapat 1 karat, 1 gram. Ini dapat 2 gram emas. Kemudian maka Nabi kata, maka kamulah, iaitu umat Nabi SAW, kamulah yang mengamalkan, iaitu lepas asar sampai ke maghrib. Umur pendek lah. Umur kita cuma 2 jam setengah atau 3 jam. Sampailah maghrib, maka dapatlah 2 karat, 2 karat. Maka kamu dapat 2 kali ganda daripada Yahudi dan Nasrani. Maka Yahudi dan Nasrani pun marah. Kami kerja lebih banyak, tapi kami dapatnya sedikit. Sedangkan mereka itu kerja sikit, tapi dapatnya banyak. Maka berkatalah Tauqi ini kepada Yahudi Nasrani, ada tak aku menzalimi hak kamu? Kata Yahudi Nasrani, tak ada. Memang itu kau janji, itu yang kau bagi. Maka begitulah dia, Nabi kata, in fa innahu fadlul utihi, itulah dia kelebihan yang aku beri kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi Nabi membuat contoh ni, nak beritahu bagaimana Allah Ta'ala telah melebihkan umat ini. Kita ni umatnya umurnya pendek, amalan pun sedikit. Ya, umur pendek amal sikit lah, tapi Allah bagi kita punya pahala berlipat ganda. Padahal mereka tu Yahudi Nasrani umurnya panjang, tapi umurnya panjang tu amal pun banyak, tapi amalnya, pahalanya sedikit. Kenapa? Mengikut kadarnya dia buat. Dia dapat 100, dia buat 100, dapat 100. Kita buat 1, dapat ganda 10. Kan dalam hadis Nabi kata, siapa yang buat 1 kebaikan, digandakan 10. Masya Allah. 1 pahala kita dapat 10. Niat nak buat baik pun dah dapat pahala. Belum buat lagi. Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan? Kerana sayangnya Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Dan begitulah dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, yaitu innama baqa'ukum fima salaf qablakum minal umam kama baina salatil asr ilal ghurubiha ila ghurubis syams. Seumpama kamu dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu daripada umat-umat yang lama, sepertilah kamu ini duduk antara asar sampai ke maghrib. Itulah umur kita. Dan telah diberi Ahlul Taurah. Ahlul Taurah itu Yahudi, ya, mereka pun bekerja sampai setengah hari. Sampai setengah hari, dan mereka pun penat dan letih. Diberikan mereka pahala 1 karat. Kemudian diberikan pula kepada Ahlul Injil. Injil tu Bible lah.
iaitu orang Nasrani. Mereka pun bekerja itu mana beribadah. Maka mereka pun diberi pahala 1 karat, iaitu sampai waktu asar mereka ibadat. Dan kemudian mereka pun dah penat dah, ya. Kemudian datang pula Ahlul Quran, iaitu Ahlul Quran kita, umat Nabi SAW. Maka mereka pun beramal daripada asar sampai ke maghrib. Maka diberikan dia 2 karat. Mana 2 kali ganda lagi. Maka berkatalah orang-orang yang dahulu, Yahudi dan Nasrani, ya Tuhan kami, kau beri mereka 2 kali ganda daripada kami, dan kau beri kami hanya sekali saja, 1 karat. Sedangkan kami lah yang lebih banyak beramal daripada mereka. Allah Ta'ala pun bertanya, ada tak aku zalim kepada kamu? Mereka kata, tidak. Macam mana kami buat, macam tu kami dapat. Maka begitulah Allah kata, fahuwa fadlu utihi man asya, itulah kelebihan yang aku beri pada siapa yang aku suka. Terserah pada Allah. Jadi Allah Ta'ala beri kepada siapa yang lebih, kepada kita umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Nampak tuan-tuan, untung Nabi Musa AS bila dia baca dalam kitab Taurat kelebihan umat ini, sampai dia minta, ya Allah jadikanlah aku umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Nabi Musa pun minta nak jadi umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Kita tak minta, tapi Allah lahirkan kita pada umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Allahu Akbar. Banyak lagi beberapa hadis tapi mempunyai makna yang sama, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan demikianlah antara kita dengan umat-umat yang dahulu, iaitu bainama al-umam al-ukhra fahum qabla al-bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dan kemudian masuk lagi kita kelebihan yang berikutnya, iaitu semua umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluha tadkhulul jannah. Semua umat Nabi SAW masuk syurga. Oh Ustaz, semua. Alhamdulillah. Itulah dia umat Nabi SAW. Dinamakan ummat hadhil ummah, ummatul marhumah. Ini umat yang dirahmati Allah. Ya Allah, lakal hamdu wal syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Umat ini umat yang dirahmati. Kenapa? Sebab nabinya lah nabi yang membawa rahmat. Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Ya, begitulah Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan pada umat ini, di mana umat ini umat ini semua yang masuk ke syurga. Tak ada ustaz yang masuk neraka. Yang masuk neraka tu yang tak beriman saja. Yang ni semua orang buat dosa. Itu ada huraian dia lagi, ya. Jadi yang masuk syurga umat ini, di antara mereka yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa dihitung-hitung lagi. Kita dah sebutkan dalam pelajaran dulu bahawa yang masuk syurga pada umat ini, yang tanpa hisap, tanpa soal jawab, ialah 70,000. Dan daripada 70,000 ni, maka setiap 1,000 ialah dia akan bawa lagi 70 lagi. 70,000 lagi. Masya Allah banyaknya. Jadi macam mana tu? Setiap daripada satu orang, daripada seorang, daripada setiap 1,000 pada 70,000, dia akan bawa lagi 70,000 yang lain. Jadi kalau 70,000 dibagi dengan 1,000 berapa? 70. Di mana kalau kita kalikan dengan 70,000 lagi, maka jadi 4,900,000. 4,900,000 umat ini akan masuk syurga tanpa hisap, tanpa soal jawab, direct masuk. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikanlah kami daripada kalangan itu. Amin ya rabbal alamin. Nampak tuan-tuan? Dan ada satu golongan daripada umat ini yang masuk syurga, di mana mereka akan dihisap dengan hisap yang ringan. Diperhitungkan tapi ringan. Mudah. Kemudian mereka masuk syurga. Dan kemudian lagi satu golongan lagi pada umat ini yang masuk syurga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Mereka dah buat dosa, banyak dosa, tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masuk syurga. Dan dijadikan orang Yahudi dan Nasrani daripada umat ini menjadi ganti kepada mereka. Jadi orang Muslim yang berdosa ini
tempat dia dalam neraka digantikan dengan seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Jadi yang Muslim ini, dia ada dosa, diampunkan Allah, dan dengan syafaat Nabi masuk syurga. Yahudi ni memang dia tak beriman lah. Ya Nasrani memang tak beriman. Dia jadi pengganti Muslim tu, dia pula masuk ke neraka. Memang tempat dia pun memang neraka. Bukan kata Yahudi Nasrani, semua yang tak beriman kepada Allah, ya, apa jua dia punya pegangan, yang tak beriman pada Allah masuk ke neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini pun merupakan sebagai satu kemuliaan Allah Ta'ala beri pada umat ini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umat aku masuk syurga, melainkan orang yang tak mau masuk syurga. Jadi sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang tak mau? Pelik kan? Ada orang yang tak nak. Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku, dialah masuk syurga. Siapa yang derhaka padaku, dialah yang tak mau masuk syurga. Jadi dalam hadis ini Nabi kata, yang tidak taat pada Nabi, yang derhaka pada Nabi. Yang derhaka pada Nabi, dia yang tak mau masuk syurga. Jadi bukan dia tak masuk, dia tak masuk syurga langsung. Dia akan diazab dalam neraka dan kemudian dimasukkan dalam syurga. Tapi kalau dia dilepaskan dengan Allah ampunkan dia, kemudian dengan digantikan seorang Yahudi atau Nasrani yang lain, maka dia akan masuk ke syurga. Begitulah ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, semua masuk syurga, melainkan orang yang tak mau masuk syurga, yang lari daripada Allah seperti larinya unta. Unta lari pada tuan dia. Itu maknanya orang yang kufur kepada Allah dan Rasul. Jadi semua ni yang sekarang ni, yang ada pada hidup ini, lepas zaman Nabi, semuanya umat Nabi SAW. Semua umat Nabi SAW. Termasuklah yang bukan Islam, semua umat Nabi SAW. Tapi siapa yang masuk syurga? Umat yang taat pada Nabi, yang beriman. Yang tak mau taat pada Nabi, yang tak mau beriman, yang tak mau beriman, yang menolak Nabi, yang lari daripada Allah. Orang-orang yang tak beriman lah tu. Mereka lah tak mau masuk syurga. Mereka lah masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Dan begitulah dalam riwayat yang lain pula. Ini semua hadis sahih tuan-tuan. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibn Hibban, dan mereka mengatakan semua ni adalah hadis yang sahih. Dan dari riwayat yang lain pula, la yabqa ahadun min hadhil ummah illa dakhala jannah illa man syarrada 'ala Allah. Tidak tinggal seorang pun daripada umat ini, melainkan semua yang akan masuk syurga, melainkan orang yang lari daripada Allah. Yang lari, dia tak nak beriman pada Allah. Jadi bila dia tak nak beriman pada Allah, dia lari daripada Allah, maka dia tak bolehlah masuk syurga. Jadi itulah dia. Mana tak beriman, apa nak buat? Dah diberitahu dia tak nak beriman, maka tak dapatlah masuk syurga. Ada pun orang yang beriman yang berdosa, ada dua riwayat. Ada sebut kata masuk neraka, dah dibasuh semua dosa-dosa dia, lepas tu masuk syurga pula. Ada juga riwayat mengatakan digantikan, seperti mana kita sebut sekarang, digantikan dengan seorang Yahudi dan Nasrani, dan kemudian dimasukkan dalam syurga orang yang beriman. Kemungkinan orang yang dosanya tu tak berat, ya. Memang ada ibadat juga, pahala pun ada, tapi dosa terlebih. Terlebih itu tak berat manalah, ya. Maka dia pun digantikan dengan si Yahudi atau Nasrani, dia dimaafkan, diampunkan Allah. Tapi kalau dosa yang berat-berat, na'udzubillah, tapi dia masih beriman, matinya masih Islam lagi, masih lagi orang yang beriman, tak menjadi kufur, tidak, maka dia mungkin diazab, dan kemudian lepas tu dengan kehendak Allah diampunkan, dengan syafaat Nabi SAW, dia dikeluarkan masuk syurga. Jadi pokok di sini, semua umat Nabi kita SAW yang beriman, semuanya masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami daripada umatnya tersebut, yang dimana kau telah janjikan umatnya beriman masuk syurga-Mu, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Untung tuan-tuan, umat Nabi dahulu tak banyak masuk syurga. Kita dah sebut tadi, banyaknya engkar. Jadi kita ni, habis ustaz kita ni orang beriman ni, kita susah sekarang, gempa bumi lah, yang puting beliung lah, yang banjir lah. Ini memang dah Nabi sebut.
umat ini akan diberikan ujian berat-berat. Sebagai apa? Nak cuci dosa dia. Dah bila sampai akhirat dah bersih masuk syurga terus. Itulah hikmahnya. Habis orang saleh pun ada. Itu apa nak buat? Orang saleh ada, Allah angkatkan darjat dia. Dia orang baik ustaz, tapi dia susah, dia sakit, dia mati, kena racun. Tak apa, Allah nak angkat darjat dia. Pokoknya di dunia ini, susah mana semua, itu adalah sebagai untuk Allah nak bersihkan kita, supaya besok akhirat masuk express, masuk syurga. Dan mana orang yang saleh kat dunia, Allah kenakan dia susah, dia sabar, dia reda, Allah angkatkan darjat dia, nak masukkan dia syurga lagi tinggi. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih ya Allah. Syukur ya Allah, Kau telah jadikan kami umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekalkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami rindu dengan Nabi kami, kami sayang Nabi kami. Dengan berkat Nabi yang mulia itulah kami dapat keberkahan yang kami baru dengar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tinggikanlah darjat Nabi kami di sisi-Mu ya Allah. Izinkanlah kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami mendapat bersyafaat di baginda Nabi kami Rasulullah SAW di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, masa sungguh cemburu kepada kita tuan-tuan, tapi apa nak buat, kita dapat barakah sedikit juga pada hari Jumaat yang mulia ini insya-Allah. Dengan berkatnya pada hari Jumaat, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Allah Ta'ala sembuhkan semua penyakit-penyakit kita, penyakit adik-beradik kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, abang saya sini Abdul Latif bin Harun dan Hamidah binti Mahmud dan Haji Muhammad Marika bin Yaakob. Kalau Allah nak ambil mereka, ambillah dalam husnul khatimah. Dan juga semoga Allah sembuhkan sakit kita, keluarga kita, dan seorang anak kecil yang bernama Inayah binti Talal Hamdan, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Dan demikian juga semua kawan-kawan kita yang lain, dan juga tuan-tuan dan puan-puan juga yang adik-beradik ada sakit, semoga Allah telah sembuh dan lepaskan semua kita dari segala musibah-musibah yang ada. Dan Allah ringankanlah musibah-musibah yang terkena kepada saudara-saudara kita, gempa bumi dan juga yang dalam banjir ya. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga Allah gandakan pahala para jemaah yang berinfak ya untuk kepada saudara-saudara kita yang terkena gempa dengan banjir ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semua kami dia sedang uruskan untuk disalurkan. Dan juga mereka yang telah berinfak untuk membantu bangunan madrasah dan juga memberi fakir miskin makan, InsyaAllah mudah-mudahan semuanya tidak akan sia-sia. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka dan diterima amal-amal mereka dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita akhiri pengajian kita ni dengan sama-sama kita berdiri memberi salam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal kawnu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li
سرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, sekian saja tuan-tuan. InsyaAllah besok dan lusa Sabtu Ahad kita berehat. InsyaAllah kita sambung lagi pelajaran kita pada hari Isnin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.